Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nandri manakam. Tau caha ni hauma. Yang saya kasih saudara pengurusi majlis yang berusaha, yang berhormat Datuk Abdul Rashid Asari, pengurusi Bersatu Selangor, yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Yunus, Suruhjaya PAS Negeri Selangor, Tuan Haji Roslan Syahir, Setiausaha Perhubungan PAS Negeri Selangor, Dr. Muhammad Razi, Ketua Bahagian Bersatu Hulu Langat, Cik Mak Jan selaku ini Pertua PAS Hulu Langat, Mahadewan Ketua Bahagian Gerakan Hulu Langat, seluruh para petugas daripada PAS Bersatu Gerakan, semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia pada malam ini kita dipilih oleh Allah untuk bersama-sama berada di dalam majlis yang amat bermakna dalam rangka untuk kita melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan kita untuk memenangkan dua dun di dalam Parlimen Hulu Langat. Satu dun di Dusun Tua dan satu lagi dun ialah di Dun Semenyih. Di Selangor kita memerlukan sebanyak 30 kursi. 30. Kita memerlukan kepada 30 kursi untuk membentuk simple majority. Kedatangan dan kehadiran saya pada malam ini ialah tidak lain dan tidak bukan hasrat daripada pimpinan tertinggi Perikatan Nasional untuk memastikan di Hulu Langat ini menyumbang dua dun ke arah untuk penguasaan kita di negeri Selangor, insya-Allah. Maka sebab itu kita berhadapan dengan Kerajaan Selangor yang diperintah oleh Pakatan Harapan DAP, di pusat pula dipimpin oleh Kerajaan PMX bersama-sama UMNO, UMDAP. Artinya kita terpaksa berhadapan kerana mereka menguasai dengan 3M. M yang pertama ialah mereka ada machinery, yaitu jentera kerajaan. Mereka memiliki GLC, memiliki segala-galanya kelebihan yang ada kepadanya sebagai kerajaan. Yang kedua, mereka memiliki money, duit. Mereka boleh gunakan kewangan, aset-aset yang ada. Cuma ada hikmah dengan keputusan
petition pilihan raya di Kuala Terengganu, sebarang program yang dibuat oleh pihak kerajaan, maka ianya boleh dianggap sebagai ejen kepada calon. Maka sebab itu semua di kalangan petugas kita mesti bersiap sedia dengan bentuk smartphone, kamera yang baik, rakaman yang elok, untuk memastikan kita membuat petition selepas daripada pilihan raya apabila kemenangan berada di pihak mereka. Yang ketiga, mereka memiliki media. M yang ketiga, media, yaitu mereka memiliki televisyen. Kerana kajian yang dilihat, para pengundi masih menganggap maklumat yang benarnya ialah daripada televisyen. Kemudian baru diikuti dengan hotel ataupun news yang disampaikan melalui internet sebagainya. Tapi alhamdulillah, setakat hari ini kita tengok, walaupun mereka memiliki 3M, namun dari segi wow factor tidak berpihak kepada kerajaan yang ada dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini. Ini satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita nak menghadapi pilihan raya umum kali ini. Kebiasaannya apabila sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang baru, di sana ada wow factor, ada ketika Tun Dr. Mahathir mengambil alih kuasaan daripada Tun Hussein On 1981, dan tahun 82 keputusan begitu cermelang berada di pihak Barisan Nasional. Kemudian setelah diambil alih pula oleh Pak Lah Badawi dan PRU yang ke 2004 pun juga ada wow factor. Apabila Perdana Menteri baru datang, orang nak cita rasa baru. Kemudian naik Datuk Seri Najib Tun Razak pun sama. Dia juga dapat keputusan yang agak baik. Tetapi kita tengok PMX pada hari ini, dari awal-awal lagi sudah tidak nampak kepada adanya wow factor kepada dia. Dan malahannya lebih daripada itu terselah sifat sebenarnya yang sebelumnya retorik. Semuanya banyakkan semua kena tipu dengan dia belakang, termasuk saya sendiri lah. Kita pergi belarak, boleh katakan setiap bulan 2 minggu sekali kat Dataran Merdeka. Reformasi, ondor, semua lafaz-lafaz keramat no. Lafaz-lafaz keramat no kan. Yang kami semua tu semua ditipu, kena tipu belakang. Nah, macam mana kita dah terpengaruh dengan dia waktu tu kan. Kita anggap dia begitu. Kita anggap, dan kawan-kawan saya tengok kawan-kawan reformasi jumpa dulu pun geng-geng PKR yang awal-awal lah, yang as-sabiqun al-awwalun, yang geng-geng awal. Pangkat awal pun mereka kecewa dah bila lihat. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam keadaan
yang ada ini, mood hari ini ialah rakyat bersama-sama dengan kita. Sama ada dari segi media sosial ataupun di lapangan. Ini senario yang berlaku pada hari ini. Setakat hari ini kita tak tahulah sebulan lagi mood yang ada pada hari ini. Sebab tu momentum ini mesti dikekalkan. Kita tak nak ia semangat dia seperti mana semangat Coca-Cola. Bila tuang tu mula kat kedai mamak saat ni, buih tinggi ke main. Tunggu lepas minit habis dah buih dia. Kita nak pastikan momentum ini kekal dan diterjemahkan pada 12 hari bulan nanti. Itu yang kita nak. Tidak ada makna kalau rakyat pada hari ini marah, tak puas hati dan sebagainya, tetapi tidak diterjemahkan dalam bentuk undi pada 12 hari bulan nanti. Maka ini tugas kita semua. Ini tugas tuan-tuan. Boleh? Tugas tuan-tuan semua. Kita menyumbang 2 kursi. 27 kursi lagi bagi orang lain sumbang pula. Tu biar Bangi fikir. Tu biar Ampang. Apa Ampang dia? Kawasan Ampang. Parlimen Ampang fikir. Shah Alam dia fikir. Kita ni Cik Majan songkok tinggi dah tu. Kan? Songkok tinggi, semangat mesti tinggi. Sama tinggi dengan badan tuan dia. Kita nak supaya nak pastikan di Hulu Langat ini menyumbang 2 kursi untuk kita menawan di negeri Selangor pada 12 hari bulan nanti. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, beberapa perkara yang perlu kita nak dapat lihat. Saya tidak maulah, oleh kerana ini pengedalaman, saya tak perlu untuk mengulas isu-isu semasa. Saya lebih fokus kepada soal motivasi kepada para petugas. Yang pertama ialah kita mesti jangan lupa berdoa dengan Allah Ta'ala. Kalau kita buat kerja macam mana sekalipun, tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak akan menang. Jangan lupa nusrah, pertolongan daripada Allah. Mungkin doa saya tidak diterima, mungkin doa tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima. Gabungan doa-doa kita ini Allah Ta'ala akan mustajab permohonan kita. Satu. Yang kedua, kuasai medsos, media sosial. Zaman media sosial ini kita kena gunakan semaksimal mungkin. Kerana kita adalah merupakan penulis, kita wartawan, kita proof, kita pencetak, kita pengedar, kita semua atas tuan-tuan saja nak buat, kena kuasai. Walaupun kedudukan hari ini alhamdulillah, tuan-tuan tengok apa yang dibuat oleh PMX, oleh pimpinan Pakatan Harapan, 95% lonyai kena. Tahu lonyai? Habis dihentam oleh, ni kita pun tak tahu, dia datang secara organik. Tahu organik? Kita tak kenal siapa dia, kita tak tahu siapa dia. Jadi dengan sendiri, kita tak rancang, kita tak apa-apa, jadi sendiri. Dengan sebab itu mood ini kita nak supaya dikekalkan sampai 12 hari bulan. Oleh itu penguasaan, sama ada melalui kita ini komen, share, like. Yang penting
kita pastikan hak yang apa kita sebarkan itu tidak fitnah. Banyak maklumat, tak perlu fitnah pun. Kalau bijak-bijak pandai-pandai ni, ambil balik ucapan-ucapan pimpinan-pimpinan dia dulu. Kopi balik, pandailah budak-budak sekarang pandai buat. Edah tu ya. Kami bukan fitnah, edah yang tu ya. Edah yang tu sudah cukup. Koleksi-koleksi ini. Ini peranan yang perlu dimainkan oleh kita di dalam PRN ini. Karena kali ini penumpuan kita lebih kepada sudut seperti begini. Kerana hampir 80% kita akan gunakan melalui medsos. Kita tak guna lagi flyers, katakan mungkin 20% saja secara konvensional ini. Dan ia lebih berkesan pun dalam konteks ini. Muslimat-muslimat muda kita, yang pemuda-pemuda kita kena berperanan dalam hal ini. Saya tak suruh orang tua. Saya tahu orang tua ni macam saya ni, dia sakat telefon dia in out dia. Kita nak bagi tahu muda-muda dia kreatif. Dia kreatif. Dia buat dalam bentuk TikTok. Dia buat dalam bentuk macam-macam lah. Itu dia pandai buat. Okey. Kena buat. Yang penting dengan fitnah. Banyak tak perlu fitnah pun. Tak perlu fitnah. Tak perlu fitnah. Banyak maklumat. Tak perlu fitnah pun. Yang macam kita isu Felda kita tengok. Itu jelas. Saya bimbang juga. Kau ada penyakit PM kita ni, penyakit metomania. Metomania ni penyakit suka tipu. Hobi kan? Doktor. Nah, doktor lah, saya bomoh. Saya bomoh pun tak doktor, tapi tu penyakit ni penyakit yang dia suka. Kebiasaan bohong, dan bohong dia tu juga orang kata apa, dia keluar dengan sendiri, bukannya secara paksaan sebagainya. Isu yang terbaru kita dapat lihat isu Felda. Isu Felda amat malang lah kan. Zaman hari ni dia boleh bercakap begitu, amat malang lah. Dia benda yang benar besar. Kita sebagai statement, sebagai Perdana Menteri, saya kalau jadi menteri dulu pun, kalau ada soalan di parlimen nak jawab 10 pagi besok, malam ni tak tidur tau. Pasal kita nak jawab ni akan diterima, akan dijadikan sebagai official. Tak tidur, study apa benda. Satu, tak apalah soalan hak yang ditanya ketua ada jawapan dah. Orang nak bangun pula soal jawab pula tu. Soal balas. Kita nak tahu angle, macam kita naik bab saya lah, wakaf ke, berkenaan dengan apa, kafar ke. Itu kita kena menguasai semua tu. Pasal kita nak jawab nanti, ceramah tak apa. Ceramah malam ni 7 juta, malam besok pula 9 juta. Tak apalah ceramah bagi kita berceramah kan. Tapi kita sebagai apabila kita menteri, tak boleh begitu kan. Datuk Inu pun sama, yang pernah menjadi Exco. Kita kena bertanggungjawab, kerana ini akan menjadi official, kerana kita statement. Begitu juga dia ni benar besar, yang memang orang kata ma'ruf, yang orang semua tahu dah. Bak 8.3 bilion ni dah pun diselesaikan. Malam kemarin saya berceramah di Tampin, jumpa dengan YDP Tampin. YDP Tampin tu neraka. Dia beritahu. Malam pun saya call Ustaz Kamal Syahri. Bapak dia masih ada lagi. Saya kata, hang pergi ambil slip-slip pun semua. Kita bukan nak tipu, bukan nak fitnah, nak bagi tahu. Yang jelasnya disebut dalam Metro pun ada keluar apa daripada Jawanti Exco kerajaan Selangor, Cecil Pat Johor, dan seorang peneroka, dia beritahu lagi clear yang dia jawab. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pertama tadi saya kata sebut tadi ialah yang kedua, kuasai medsos, dan yang ketiganya kita mesti kita sebut sebagai bersatu tenaga kita. Macam kita tadi, tenaga kita ni mesti kita bersatu, antar PAS,
antara bersatu, gerakan untuk kita nak menggembelingkan tenaga kita, untuk memastikan matlamat kita untuk menang dalam pilihan raya nanti. Yang keempat, kena ada petugas penuh masa. Kena ada petugas penuh masa dah. Dalam masa sebulan ni mesti ada 10 masa. Kalau yang ada pencen ataupun hak bekerja sendiri, kita beri kepada dia allowance. Dapur dia kita jaga, dia jaga pejabat kita. Sebulan ni kita nak ada orang dekat pejabat untuk nak manage kempen, nak manage jentera-jentera tugas kita, nak kena ada orang yang uruskan di pejabat sana. Barulah, pasal kita ni akan ada juga negeri-negeri pembantu sebenarnya. Tadi sebut ni Jerantut, kawasan Jerantut. Jerantut akan membantu di sini. Mereka perlu hand over apa benda tugas yang mereka nak bawa, nak pergi tadi. Jadi kalau ada petugas permasa situ, dia tahu okey, ni kampung ni dah pergi, tak perlu pergi. Ini kampung ni perlu pergi. Mana direction tu jelas. Kita tak nak negeri pembantu ni kecewa. Dia orang habis ribu datang ke tempat kita tolong, tiba-tiba mari sini sakat nak kelah apa nama, masak bubuk kacang kan. Kau setakat nak makan, nak apa, makan lemang batu sembilan, tak jadi itu. Tak jadi. Mereka nak bekerja, mereka nak datang, mereka nak kerja, mereka habis ribu, mereka tinggal buat rotate no. Ada satu gelombang 5 hari 4 hari datang sampai hari pilihan raya. Kalau kita tak habis kerja mereka kecewa. Oleh itu kita nak supaya yang datang ke sini ada kerja, mereka suka ada kerja. Jangan mereka datang ni keadaan mereka jadi pelancong saja. Oleh itu kita perlukan kepada tenaga sepenuh masa yang untuk nak uruskan petugas-petugas yang bekerja. Yang kelima, duit. Duit ini dalam poket ahli-ahli PAS, ahli bersatu, ahli gerakan. Duit. Ini kena di dalam kocek kita. Ni mesti ada. Kita tak ada duit banyak, kita bergerak sebagai satu parti yang bukan kerajaan. Saya baru ni, tempat saya tu ada satu nama PDM Kampung Diu. Pilihan raya baru habis, tak sempat lagi pun orang kata panggil keputusan pun tak gazet lagi, dah jalan dah, edar dah, patung apa derma tabung yang diedar di semua pada ahli-ahli cawangan dia. Sebab tu tempat dia tak ada masalah. Satu PDM dia ada sampai 10,000 duit. 5 tahun pakat buka, mari tengok, kumpul banyak. Saya ingat ni PDM yang paling hebat di dunia. Tak ada orang buat kata hampa tak ada kerja macam hampa ni. Tak sempat pilihan raya, tak dah habis lok kenuri kesyukuran pun tak habis lagi, mereka dah panggil untuk nak jalankan ni. Itu kerja-kerja saya sebut tadi. Jadi artinya sebut duit kita daripada ahli kita, daripada kita sendiri. Walaupun kita duit tak banyak, tapi kumpul-kumpul semua, insya-Allah ada duit, insya-Allah kita boleh bergerak. Itu yang kelima. Yang keenam, supaya adanya ukhuwah di kalangan kita tu kena jaga. Ukhuwah persaudaraan di kalangan kita, di kalangan bersatu, di kalangan gerakan, di kalangan PAS ni, kita bekerja ataupun sama-sama kita ni, ukhuwah mesti ada. Maklumlah pilihan raya ni kita tengok dia temperature ni kadang-kadang tinggi sikit, tidur tak cukup malam-malam. Kadang-kadang apabila datang sikit arahan ni kita nak berdesing telinga. Jadi itu kena cool sikit lah. Sebab tu kita kena anggap kita semua adalah bekerja untuk ke arah satu matlamat kemenangan kepada kita. Yang seterusnya ialah disiplin. Disiplin mesti ada. Disiplin maknanya dengan arahan. Ini arahan yang boleh buat dengan tak boleh buat.
mesti dengar arahan, mesti ada order daripada pihak PDM, Ustaz Daerah mengundi, dengar daripada pihak pengarah JPRD, Jentera Pilihan Raya Negeri, daerah, DUN. Jadi ini mesti ada disiplin. Kalau kita tidak ada disiplin, artinya kita merancang kepada untuk kekalahan. Disiplin mesti ada. Kemudian seterusnya ialah strategi. Strategi ini pimpinan yang buat. Dan strategi ini tak tahu. Kalau orang kata, apa Ustaz strategi kita? Kalau strategi itu kita beritahu ke orang, itu tak nama strategi, itu nama tragedi. Strategi tak tahu. Strategi ialah yang dirancang, itu utamanya benar-benar dekat dasar besar, di peringkat pusat lah. Kita akan menguruskan perkara yang kita sebutkan tadi. Jadi ini benda-benda asas yang perlu ada kepada kita sebagai jentera parti kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini mereka nak serang habis-habisan terhadap kita. Dan lebih-lebih lagi, kita sudah dari segi undi Melayunya sudah baik. Dulu kita dapat 54% pengundi Melayu, 54%, UMNO 33%, PS 11% saja. Inilah satu kerajaan yang mana dia mendapat sokongan penduduk pribumi yang paling rendah sekali. Oleh itu dalam sejarah, kestabilan politik mesti sokongan-dokongan dari kalangan majoriti mesti kuat. Kalau tidak kuat, kita tak ada. Kita mesti mendapat sokongan yang kuat daripada golongan majoriti, iaitu ialah Melayu dan Bumiputera. Sedangkan apa yang berlaku hari ini, PS tak ada sokongan dari kalangan, makin rendah lagi ada. Dulu UMNO dapat 33% dalam PRU yang lepas Parlimen. Itu dalam keadaan dia kata no UNWR, no DAP. Cuba bayangkan dalam keadaan hari ini dia sudah bersekongkol dengan DAP. Saya berjumpa kawan-kawan di kalangan UMNO, saya kata mudah sekali lawan hampa. Dia kata pasal apa Datuk? Dalam mudah lah, dulu payah sikit. Pasal awak kata dengan DAP ni tak boleh, sekarang awak bersekongkol dengan DAP. Mudah. Kali ini cukup mudah. Orang-orang Melayu kita, lebih-lebih lagi dengan perangai yang ada tunjuk pada hari ini, memang menjadi satu pemberatnya ialah kepada kita semua. Dan mereka cuba untuk nak buat benda itu. Manakala orang India, alhamdulillah, nampak di Seremban baru ni, malam kemarin saya pergi di Tampin pun sama, India. China hari ni pun ada perubahan sikit. Apabila mereka tidak boleh untuk nak terima pemimpin yang tipu. Mereka menganggap pemimpin DAP menipu mereka. Dulu waktu kempen dulu kamu kata undi PN dapat Zahid. Itu dia punya tagline yang mereka bawa. Tapi selepas daripada kamu menang, kamu duduk sama-sama dengan Zahid. Jadi orang Cina ni ada maruah, yang ada jati diri, yang ada moral, yang ada akhlak. Dia tak boleh terima pemimpin yang tipu macam ni. Sebab tu kita tengok pemimpin DAP dia cuba bertindak agresif, nak tunjuk mereka itu ekstrim, nak tunjuk yang mereka itu betul-betul resis, sehingga akan keluar kenyataan yang mengatakan kalau PN menang, kita akan roboh tokong ataupun rumah-rumah berhala.
Dia keluar, dia akan keluar macam-macam lagi untuk nak tarik sokongan. Karena mereka tahu dulu isu integriti mereka tak boleh cakap dah hari ini. Soal rasuah mereka tak boleh bicara hari ini. Soal berkenaan good governance mereka tak boleh cakap lagi. Kerana isu ni isu yang orang gelak ya. Sebab tu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cakap macam-macam perkara yang popular, istilah-istilah dia tata kelola rasuah, wewenang kesenjangan, cerakin, golongan maha kaya. Tadi habis istilah-istilah tu. Bila dia cakap Pak Rasuah, tuan-tuan tengok habis orang komen dekat dengan ruangan komen. Balik. Lepas hari ini mereka tak boleh cakap. DAP pun sama. Orang Cina yang ada maruh harga diri tak boleh terima memimpin macam ni. Saya buat tipu. Pada mereka, kalau kami orang biasa tipu tak apa. Tapi kalau kamu sebagai pemimpin, kamu tak boleh menipu. Tak boleh tipu. Sebab tu mereka cuba nak paksa orang Cina ke India untuk sokong mereka kali ini. Belum tentu untuk mereka mendapat sokongan. Ini menjadi kerisauan yang ada pada hari ini. Cukup menjadi trauma, mimpi ngeri kepada pimpin-pimpin Pakatan Harapan untuk nak menghadapi pilihan raya pada kali ini. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat. Dia kata, adakah seorang Islam itu penakut? Nabi kata, ya. Memang ada yang penakut. Orang Islam ada yang penakut. Nabi ditanya lagi, adakah seorang Islam itu dia seorang bakhil, kedekut? Ya. Dia seorang Islam tapi dia bakhil, kedekut. Bila Nabi tanya lagi, adakah seorang Islam itu penipu? Nabi kata tidak. Seorang Islam dia tak boleh untuk nak menipu. Sifat menipu ni tak boleh untuk ada kepada seorang Islam, lebih-lebih lagi seorang pemimpin. Mereka cuba main isu-isu seperti mana perkauman sebagainya, dan telah dikeluar pun oleh penerangan Kelantan yang telah pun mengeluarkan gambar-gambar, mengambil gambar-gambar apa tokong dekat Kelantan, bukan sakat tokong berdiri, tidur pun dia. Ada dah dapat dikeluarkan, alhamdulillah. Kita harapkan itu benda yang berlaku, kerana dalam sejarah tuan-tuan tidak berlaku. Dalam sejarah Islam tidak ada yang menunjukkan pemerintahan kerajaan Islam ini yang menzalimi orang bukan Islam. Tak ada. Tak ada. Tuan-tuan carilah sejarah mana. Tak berjumpa. Malah pernah berlaku ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi satu gubernur di wilayah Urdun nama dia. Ketika itu Rom sedang menyerang wilayah tersebut. Wilayah ini ditadbir oleh Islam, dan orang bukan Islam dia kena bayar jizyah, cukai keselamatan. Kalau orang Islam kena bayar zakat. Waktu Rom nak mari serang wilayah tersebut, Abu Ubaidah bin Jarrah panggil orang bukan Islam. Dia kata, aku nak bagi balik duit ni kepada awak. Pasal apa? Pasal aku tak jamin keselamatan awak terjamin dengan Rom nak serang wilayah kami ini. Aku nak bagi balik. Orang bukan Islam jawab apa? Kami lebih rela duduk di bawah pemerintahan Islam berbanding dengan pemerintahan Rom, kerana kami tahu keadilan yang ditunjukkan oleh pemerintahan Islam. Ini yang kita sebut tadi. Di Kelantan 33 tahun kita merintah, tidak adanya kes berlaku, padahal orang Islam di Kelantan 95%. Tidak ada berlaku. Sebab apa tak berlaku begitu?
Kerana Islam mengajar kita. Sebab tu lagi kuat kita berpegang dengan agama Islam. Bagi orang Islam, lagi kuat dia berlaku keadilan dengan orang bukan Islam. Kerana Islam mengajar kita, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin, kata Allah. Jangan kamu hina, sembahan, tokong orang-orang bukan Islam, nanti mereka akan hina balik Tuhan kamu. Ni Islam aja. Sebab tu kita tak dibenarkan untuk nak meroboh, nak buat kenat. Tak benar, tak dibenarkan. Ni Islam mengajar kita dalam konteks begitu rupa. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang Cina, orang India, dia boleh berniaga walaupun dia seorang je berada di kampung Melayu. Saya masih ingat lagi, di kampung saya ada kedai Cina dulu. Waktu saya nak kecil-kecil lum, ayah saya, mak saya pesan saya. Mak saya panggil saya, jangan curi barang Cina. Nak beli, nak ambil duit. Berdosa walaupun di Cina, walaupun di India. Pasal apa? Islam ajar begitu. Sebab tu orang Cina dia boleh berniaga walaupun dia seorang saja di kedai di kampung itu, hidup daripada satu pintu kedai kepada 3 pintu. Orang Melayu pula daripada 3 pintu hingga tak ada pintu. Nak menunjukkan, nak menggambarkan ni benda dia. Sebab tu jangan duduk takut, jangan bimbang. Kononnya hari ni mereka cuba buruk-burukkan Perikatan Nasional, tak boleh. Kerana Perikatan Nasional ni perkataan yang boleh membawa. Kita pernah duduk kerajaan 2 tahun di Selangor dulu. 2 penggal hampir 10 tahun. Esko PAS kita buat dalam kerajaan, kita berada di dalam majlis ahli majlis, kita menjadi ketua kampung. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana bentuk keadilan yang kita berikan, yang kita tidak menindas kepada orang bukan Islam. Sebab tu mereka cuba momok-momokkan. Mereka tahu orang Islam insya-Allah solid beri, Melayu bagi kepada Perikatan Nasional. Kan mereka nak cuba nak menjauhkan orang bukan Islam dengan harapan kalau orang bukan Islam pula memberi lonjakan 10% lagi, memang bungkuslah. Bukan sekat Selangor, Pulau Pinang pun insya-Allah akan bungkus. Jadi akhir sekali ialah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, disebutkan tadi oleh penceramah tadi, walaupun ini pilihan raya negeri, tetapi ianya mempunyai kesan politik yang besar di peringkat federal. Ia sebagai satu referendum rakyat di 6 negeri ini untuk memastikan bahawa akan berlakunya perubahan politik juga di peringkat persekutuan. Kalau 6 negeri ini tumbang, maka berarti kerajaan persekutuan juga berada dalam keadaan yang tidak selesa. Hari ini pun kita tengok mereka nama dia perpaduan, tapi sebenarnya tak berbadu, tak padu pun. Dan parlimen yang duk pertahan kerajaan hari ini daripada ahli-ahli parlimen DAP saja, yang lain tu tak berapa mana. DAP pun dia tahu ni kepentingan dia nak duduk dalam tu, sebab tu dia rela apa saja yang dibuat mereka buat ikut saja. Mereka dihilang dah jati diri mereka sebagai parti yang konon perjuangkan soal apa integriti, soal rasuah. Habis dah, mereka tak ada cakap dah. Sebab itu kita harapkan supaya dengan hal seperti begini, maka ianya akan berikan satu signal yang baik. Pasal ada Tok Sri Anwar Ibrahim pun sebut dah, pelabu-pelabu tak datang ni bukan siapa, pasal dia pun kata saya nak jatuh bulan 8 ni. Kita pun tak kata bulan 8. Dia kata, kita pun tak tahu. Kita pun tak kata apa kan. Mana kita nak tahu, kata kan. Itu cuma kalau jatuh nak buat macam mana. Jadi ada orang dia tanya, dia kata betulkah pembangkang ni nak jatuh kerajaan? Saya kata kat dia, tanya kat Tawan, tolong bagi tahu mana negeri yang mana pembangkang yang sokong kerajaan. Ada tak? Kalau pembangkang tu sokong kerajaan, itu orang panggil pembangkang kepala masuk air.
memang kerja kita macam malam berimpun, memang kita nak jatuh kerajaan, tapi jatuh melalui secara demokrasi, melalui undang-undang. Kita tak ajaklah tuan-tuan semua malam ni jom kita belarak pergi tidur dekat dataran Merdeka. Dah, atau kerja lama, itu cerita lama. Itu cerita kami buat dulu. Kami tak buat dah, tak mau dah macam tu. Itu cerita lama-lama dulu, saya ingat tu. Pagar tinggi ni lepas tuan-tuan. Saya fikir pagar lompat ni boleh lepas tu hari ni. Dah mau tak lepas FRU duk hambat tu. Kalau larian biasa tak lepas. Itu cerita lama. Tak mau dah, tak ada cerita-cerita tu, tak ada. Kita nak buat, nak sebutnya ialah kita nak beritahu ni cara kita nak buat perubahan nanti. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, tuan-tuan semua, kita bekerja pada malam ini, kita terus bekerja, kita menggabungkan tenaga kita dengan hasrat kita, nekat kita untuk memastikan bahawa kejayaan itu ialah berada di pihak kita. Dan kita bercakap pada malam ini, kita bekerja hari ini bukan untuk masa depan saya, bukan untuk masa depan Dr. Yunus, bukan masa depan untuk apa, Allah lupa kan, Dato' Rashid, bukan masa depan Cik Majan, tapi ialah masa depan anak kita, cucu kita yang berumur 2 tahun, 3 tahun, dalam buayan. Inilah dia masa depan mereka yang kita fikir pada hari ini. Kita tidak memikirkan masa depan kita. Kita bercakap tentang politik kepimpinan, bukan masa depan kita. Saya sudah berumur 60 tahun. Ada sebahagian tuan-tuan berada hadapan saya lebih daripada saya. Yang kita bercakap malam ini ialah tentang masa depan anak cucu kita yang akan mewarisi kepimpinan negara dan negeri ini pada masa akan datang. Kita tanda mereka marah kepada kita akibat kecuaian kita. Kita tanda mereka itu maki kita akibat kealpaan kita. Kita tanda mereka ini benci dengan kita sebab kita melalaikan tanggungjawab kepada mereka. Sebab itu kita mesti bekerja, mesti terus bekerja untuk memastikan 12 hari bulan nanti kerajaan di Selangor ini bertukar kepimpinan kepada Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Perikatan Selangor baru, Selangor baru, takbir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.